Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'd. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pertama dan selama-lamanya bersyukur kepada Allah. So malam ni pun malam apa malam ni? Malam Jumaat kan, malam yang berkat. Hari ni bersamaan dengan berapa Rajab? 6 Rajab. Alhamdulillah kita dapat dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita dapat berkumpul malam ni untuk cakap sharing is caring kan. Ni kita share-share lah sebab saya pun taklah banyak sangat, cuma nak share apa yang saya ada. Jadi sebelum tu nak perkenalkan diri dulu kan. Okey, insya-Allah nama diberi Jalidah Hidayati binti Hashim. Jalidah Hidayati binti Hashim, student UM. Agak-agak orang mana? Kedah. Nampak juga khabar habis ni. Okey, saya Kuala Kedah. Kedah, ada orang Kedah kat sini? Orang Kedah. Mana Kedah? Kedah. Okey, lepas tu insya-Allah lagi nak tahu apa lagi? Ni semua kos apa ni? Ni ada kos medik tadi lagi? Medik. Semua medik lah, semua apa ada. Ada campur-campur lah. Okey. Okey, sebelum tu sebelum tu semalam 15 Ogos terjadi satu peristiwa kan, kalau kita tahu kan. Agak-agak peristiwa apa tu semalam? Bukanlah semalam, maksudnya tarikh 15 Mei tu ada something jadi. Oh, Al-Akbar. Al-Akbar kan. Yang ni kayaknya kalau masuk tarikh semalam dah yang ke-65 dah kan. Maksudnya ulang tahun yang ke-65, Palestin telah didiami di orang Israel ambil lah kan. Lepas tu insya-Allah kita doa lah, minta nanti insya-Allah kemenangan Islam tu akan sampai. Lagi nak tahu apa lagi? Tak apa. Tulis tak Okey, tajuk yang diberi sebenarnya prepare tajuk lain. Lepas tu baru nampak tajuk ni. Tajuk akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah malam ni kita akan kongsi tajuk akidah. Akidah kita apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, tajuk akidah la ilaha Muhammadur Rasulullah ni, tajuk dia macam akidah ni benda yang besar, benda yang luas kan. Jadi kalau nak bahas pasal akidah sangat panjang, tapi insya-Allah masa kena apa kah? Akak InsyaAllah akak akan cuba ringkaskan tentang akidah ni. InsyaAllah kalau tak faham ke apa boleh mencelah kan. Sebab kalau boleh nak semua take part lah kan. Okey, akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum tu suka untuk share satu kata-kata daripada seorang tokoh Islam, tokoh gerakan Islam, nama dia Hassan Hudaibi. Pernah dengar tak? Hassan Hudaibi ni dia tokoh gerakan Islam. Okey, dia kata jika matahari mempunyai paksi dan graviti, bumi juga mempunyai paksi dan beredar di atas orbitnya, manusia pun mesti ada landasan yang kita kena lalui. Contohlah kalau kita berjalan pun, kalau kita jalan kat tengah jalan, apa yang akan berlaku? Accident kan? Jadi kita kena ada landasan yang betul. Okey, macam itulah. Sebab itulah kalau kita tengok sunatullah pun, aturan alam ni pun, setiap benda yang berlaku tu mesti ada sebab dia dan dia mesti ada paksi untuk dia ikut kan. Macam cakap tadilah, kalau matahari dia ada graviti dia ada ni semua. Kalau bumi pun dia ada paksi untuk gerak atas orbit dia. Macam itulah juga manusia, dia ada landasan dia kan. Okey, kalau manusia ni apa landasan dia? Fitrah. Agama. Landasan kita adalah agama kan. Allah kata dalam Al-Quran, inna dina indallah hil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi kita kena pegang betul-betul lah, sebab ni adalah landasan kita adalah Islam. Tapi macam mana kita nak jadi Islam? Ada siapa pernah tengok TV Hijrah Islam KPT kan? Pernah tengok tak TV Hijrah? Islam kat Pendalan. Kita nak jadi Islam yang sejati ke ataupun Islam yang macam mana kan? Okey, jadi insya-Allah kita akan kupaskan sedikit tajuk akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Sebelum tu okey, ni ada sikit je lukisan. Tapi sebelum tu kita nak tengok makna akidah tu. Akidah tu dia daripada perkataan qada. Maksud dia ikatan
ataupun simpulan teguh pada sesuatu keyakinan ataupun keimanan yang teguh terhadap sesuatu dan terungkai oleh mana-mana pengaruh sama ada dalaman dan luaran. Apa dia akidah tu? Katanan. Okey, contohnya kalau seseorang tu bawa kereta kan. Kalau dia tak pegang steering, dia bawa kereta kan. Kalau dia bawa kereta, dia langsung tak pegang steering, agak-agak apa akan jadi? Sengit kan? Macam tu lah, accident semualah, masuk gaung semua kan. Macam tu lah juga kita, kalau kita tak betul-betul pegang dengan akidah kita, kita akan terpesong lah. Nanti kita akan tengok satu kisah berkenaan dengan pokok kurma. Tahu tak kisah pokok kurma? Nanti kita tengok kan. Okey, sebelum tu nak terangkan akidah ni, bayangkan kat sini bola besi. Bola besi sifat dia macam mana? Kalau terkena api, panas dia mengembang. Bola besi dia macam panas kan. Kalau terkena api dia akan melebur. Tapi kita nak tengok kat sini, ni lapisan yang pertama. Nampak tak? Ni lapisan yang pertama, akidah. Yang ni yang kedua, hati. Yang ni yang ketiga, personality. Boleh aku. Nampak tak? Sampai yang okey tadi? Terima kasih. Nampak kan? Semua nampak kan? Agak-agaklah apa maksud di sebalik bola besi ni. Ni kita bayangkan je lah bola besi. Mana facts dia tu? Suka tengok cerita Korea tak? Tak. Tak suka, bagus-bagus. Tak apalah kan? Tak apalah, dia ni kan famous Yomi lah macam-macam kan. Yomi lah apalah. Tak ada lah, kalau tak tengok cerita Korea pun. Macam contoh kita pergi dekat kedai hadiah pun kan. Pernah tengok tak macam setengah tu macam orang bagi hadiah yang bola kristal tu. Ada bola macam bola kristal tu, dalam dia ada kadang-kadang ada dolphin, ada macam mana-mana sikit tu. Cantik kan? Cuba bayangkan ni bola tu. Apa maksud kat sini? Apa nak letak? Tak apalah, mana kongsi. Akidah. Lapisan pertama ni akidah kan? Cuba kita bayangkan kalau lapisan pertama akidah ni, cuba kita bayangkan kalau bola besi ni dia terkena api dan dia akan terkena yang lapisan first ni dulu. Kalau terkena lapisan akidah ni, apa yang akan jadi dekat lapisan yang kedua dengan yang ketiga? Sama ke efek. Apa yang macam merah tu? Musik apa? Aku lupa kan baju brown. Apa yang akan jadi? Ni? Macam Mira nak jawab? Tak nak. Tak apalah, saja je nak sembang kan. Kalau lapisan yang pertama ni kan cakap tadi sifat dia kalau terkena bahan panas dia akan melebur kan. So dia akan melebur. Kalau akidah yang ni melebur, yang kesan daripada leburan tadi tu dia akan melekit dekat hati, dan yang kat sini pula akan melekit dekat personality ni. Ni akidah kan. Akidah ni pegang kita kan. Hati ni maksudnya apa yang perbuatan yang kita buat. Contohnya macam sifat dalaman kita lah. Sifat dalaman kita dan dia bergantung juga dengan minat kita. Kalau contoh akidah ni pegangan kita kan. Kalau kita faham betul-betul, kalau kita betul-betul pegang dengan akidah ni, kalau akidah yang kita pegang ni atas landasan iman, maksudnya yang akan terpalit dekat hati kita ni benda yang baik lah. Maksudnya akidah ni macam akidah ni macam benda ni macam mana nak cakap, benda ni bola besi tadi ni bola besi kan. Boleh faham tak setakat ni? Akidah ni kalau kita contohlah, kalau seseorang tu dia contoh dia merokok. Kalau dia merokok, satu ni akidah dia, dia merokok. Tak apalah merokok. Lepas tu dia akan beri kesan apa dekat orang yang merokok tu. Mungkin dia boleh sakit kanser, apa semua ni kan. Lepas tu dia pun akan tak terurus. Maksudnya kalau orang yang akidah dia pun tak ni, maksudnya dia akan, hati dia pun bila akidah dia tak kuat, contoh mungkin dia tinggal semayang, dia buat benda-benda yang tak elok lah. Mungkin dia tinggal semayang, mungkin dia tak hormat guru, mungkin dia couple. Lepas tu, dan dia ni akan memberi kesan kepada hati. Dan bila akan memberi kesan kepada hati, dia akan juga memberi kesan kepada personality.
Personality kat sini maksud dia luaran kita, akhlak kita macam mana kan. Tapi tak apa, yang ni kita tinggalkan dulu. Yang ni dia nak membuka cetusan je lah. Okey. Kita akan cakap tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, selalunya kalau kita tengok orang masuk Islam, apa yang mereka akan buat? Mengucap kan? Mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan? Kalau kita sendiri pun agak-agak bila last kita ucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni? Semayang. Tadi semayang isyak kan? Okey, baru tadi yang kita ucap kan. Tapi kalau yang betul-betul kita ucap tu, macam kita betul-betul ucap kalimah tu, agak-agak ingat lagi tak bila? Nampak orang? Ada tak juga tahu. Macam tu lah. Okey. Lagi? Okey. Kita kalau yang tidur. Betul. Kalau sebenarnya orang dia takut esok mana tahu kalau mati dah kan. Sebelum tidur tu dia mengucap dulu kan. Tu salah satu. Dan salah satu macam mana cara kita nak mengekalkan momentum kita kan. Macam sebelum cakap pasal sebelum tidur lah, macam mana kita nak mengekalkan momentum kita juga. Selain daripada mengucap sebelum tidur, kita nak bagi bila esok tu kita bangun kita macam tak tension. Kita kena maafkan orang lain sebelum tidur. Ni ada kajian yang dibuat kan. Jadi sebelum tidur maafkanlah orang lain. Okey. Okey. Kalimah la asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terkandung dalam kalimah ni adalah sumpah, bukti, pengakuan dan ikrar. Okey, kalimah asyhadu an la ilaha illallah sendiri pun maksud dia apa? Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Okey. Sebelum tu maksudnya kat situ dalam kat situ kita kata aku naik saksi. Maksudnya kita dah bersaksi dan kita dah bersumpah. Sebenarnya daripada dalam perut ibu lagi waktu kita 40 jadi kita dah masuk usia 40 hari tu, kita dah ada ayat dalam Quran, kita dah mengaku sebenarnya Allah tu sebagai Tuhan kita. Cuma mungkin kita tak ingat lah kan. Kita dalam perut kita tak ingat kan. Jadi dia dah memberitahu tentang kita telah bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, kalau dalam kitab syarah kitab yang akak belajar lah kan, dia kata kalimah la ilaha illallah ni pengkhabaran tentang tidak ada Tuhan melainkan Allah dengan ada ilmu tentangnya dan meyakini kebenaran dan ketetapannya, diaplikasikan dengan ikrar dan tunduk padanya. Maksudnya kat sini bila kita dah beriktikad, kita dah bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, jadi kita akan patuh dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya kita akan buat perkara yang Allah suruh dan tinggal perkara yang Allah larang. Okey, sebelum tu tadi kita cakap pasal akidah. Okey, akidah terbahagi kepada 3. Secara ringkasnya terbahagi kepada 3, iaitu tauhid uluhiyah. Pernah belajar kat sekolah dulu kan? Tauhid rububiyah dan asma' wa sifat. Okey, tauhid uluhiyah ni apa? Tauhid uluhiyah ni ialah kita mengakui bahawasanya hanya Allah yang layak disembah, ditaati dan diesakan. Maksudnya tiada Tuhan selain yang daripada Allah kita boleh sembah. Lepas tu rububiyah ni pula dia bermaksud Allah yang mencipta dan mentadbir dan memelihara seluruh alam ni. Maksudnya Allah bukan mentadbir manusia je, tapi termasuklah alam lain. Maksudnya jin, malaikat dan syaitan. Okey, pernah tengok tak video klip tahu tak macam mana Maher Zain boleh buat lagu Open Your Eyes? Belum tengok lagi. Tak ada lagi. Maher Zain dia jumpa dengan seorang lelaki ni, nama dia Ruben. Ruben ni dia lah yang mencetuskan inspirasi untuk Maher Zain ni buat lagu Open Your Eyes tu. Maksudnya dia adalah yang dia buat melalui dia melihat alam ni kan. Waktu tu dia dapat hidayah Allah tu melalui, bolehlah cari dekat YouTube nanti, Ruben nama dia. Dia dapat hidayah Allah tu melalui apa yang dia tengok dekat sekeliling alam ni. Okey, jadi yang kedua rububiyah, iaitu Allah yang mencipta, mentadbir dan memelihara seluruh alam ni. Maksudnya setiap apa yang berlaku dekat alam ni tak terlepas daripada pandangan Allah.
Dan yang ketiga, asma wa sifat, yakni nama-nama Allah yang mulia. Maksudnya kita pun boleh berdoa dengan menggunakan perantaraan nama-nama Allah kan, Asmaul Husna. Okey, macam kita cakap tadi kan, bila kita dah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya kita sekadar mengucapkan, bukan sekadar dengan percakapan je, dengan lisan je, tapi kita ada tanggungjawab kat situ. Maksudnya kita bukan Islam sekadar bila kita dah mengucap, dah cukup kita Islam. Okey, sebagai contoh, nanti semua nak kahwin kan? InsyaAllah. InsyaAllah kan? Okey, sebagai contoh, okey, bila kita nak kahwin, bila seorang tu nak kahwin, okey, sebelum kita kahwin, kita tak boleh nak pegang tangan orang tu sesuka hati. Kita tak boleh nak buat benda yang orang dah kahwin boleh buat. Kat sini ada yang dah kahwin tau? Dalam tu Tak ada. Macam tu Dah kahwin. Okey, maksudnya sama lah macam kalimah syahadah kan. Okey, contoh macam waktu Tok Imam tu cakap, kita pun yang lelaki tu cakap aku terima nikahnya tu, maksudnya waktu dengan hanya membezakan satu lafaz, aku terima nikahnya tu, bila semua cakap sah, dengan satu lafaz tu dah membezakan kita yang sebelum ni dengan selepas tu. Faham tak maksud kat sini? Maksudnya bila kita dah angkat akad nikah tu, bila dah selesai akad tu, maksudnya tadi yang si lelaki ni dia ada tanggungjawab lain dah. Maksudnya bukan kalau sebelum ni takkan dia just bila dah akad nikah dia just sekadar kahwin. Maksudnya tak ada tanggungjawab lain yang dia buat selain daripada maksudnya macam benda tadi yang saya cakap tadi, yang nak pegang, nak buat macam-macam kan. Maksudnya bila dengan satu lafaz tu kita dah boleh buat macam-macam kan. Maksudnya semua dah halal, boleh buat. Maksudnya ada tuntutan lain. Macam suami kena bagi nafkah, isteri kena hormat suami. Macam itulah juga dengan kalimah syahadah. Bila kita melafazkan ungkapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, ada tuntutan yang kita kena buat kan. Okey, sama juga macam kalau orang kafir, dia kan tadi ada uluhiyah, rububiyah dengan asma wa sifat kan. Kalau orang kafir, dia terima rububiyah, maksudnya dia tahu ada alam yang ada sesuatu yang sedang counter alami, tapi dia tak terima uluhiyah, maksudnya dia tak terima Allah tu esa kan, wajib dia sembah Allah tu. Okey, cuba kita bayangkan kalaulah dalam satu kapal terbang dalam satu kapal terbang ada pada masa yang sama ada 2 orang pilot yang nak bawa kapal terbang tu. Mestilah akan accident, akan pincang kan. Macam tu lah juga kita bayangkan kalaulah ada benda lain yang kita sembah selain Allah, maksudnya ada selain Allah ada benda lain yang takbir alami, maksudnya akan jadi huru-hara ala dunia ni kan. Macam orang cakap selalu, benda yang kita selalu dengar, kalau dekat lautan, dekat kapal ada 2 nahkoda kan, maksudnya akan berlaku perpecahan. Jadi kita yakinlah bahawasanya uluhiyah tu hanya Allah yang layak disembah dan ditaati. Okey, apa lagi? Banyak lagi. Okey, dalam satu kitab daripada Syekh Muhammad As-Sa'id Al-Qahtani, dia kata bila tuntutan la ilaha illallah tu, dia ada 4 perkara yang telah ditetapkan. Okey, perkara yang 4 yang telah ditetapkan tu adalah yang pertama al-qasdu. Al-qasdu ni makna dia niat. Okey, niat ni iaitu yang kamu tujukan hanyalah kepada Allah. Maksudnya setiap apa yang kita nak buat tu kita niat, kita nak redha Allah ke, ataupun kita nak buat apa yang Allah suka, ataupun kita nak buat yang sebaliknya. Yang pertama adalah apa? Niat ataupun al-qasdu. Yang kedua ialah ta'zim dan mahabbah. Mahabbah ni maksud dia hub. Tahu tak hub maksud dia? Sayang, cinta. Maksudnya kan selalu dengar ya habibi, ya habibati. Maksudnya kekasihku lah. Okey, ta'zim dan mahabbah maksudnya mengagungkan dan mencintai hanya kepada Allah. Okey, macam mana kita nak tahu seseorang tu mendapat cinta Allah? Okey, cuba kita tengok dalam apa tu? Cuba kita tengok dalam family kita ke, ataupun dalam macam dalam pelajaran lah. Mesti dalam satu family kita tu
mesti ada juga yang anak, contohlah ada seorang suami isteri ni anak dia ramai. Mesti dalam ramai-ramai anak tu ada juga seorang yang dia macam sayang lebih sikit. Betul tak? Bukanlah tak adil, tapi dia ada special dia kan. Macam itulah juga. Contohnya macam kat dalam macam itulah juga Allah, macam itulah juga kita dengan Allah. Maksudnya mesti ada juga yang Allah sayang lebih sikit. Maksudnya, tapi macam mana kita nak kenal Allah tu? Okey, sebagai contoh Hafiz kan. Okey, kalau saya kenal macam kalau saya mungkin saya kenal Hafiz sebab saya datang masa kolej, saya kenal Hafiz. Kalau orang lain kenal Hafiz sebab apa? Surau lagi, satu kuliah lagi, sini Facebook. Okey. Ada yang kenal dia sampai tahu Hafiz ni dia suka makan ni. Hafiz ni dia suka dekat orang ni. Hafiz ni Hafiz ni kalau waktu petang-petang dia suka buat macam ni. Ada orang yang tahu banyak sangat pasal Hafiz. Ada orang tak tahu apa-apa pasal Hafiz kan. Cakap kat tahu nama dia Hafiz. So muka dia macam ni, dia duduk kat masa kolej. Okey, macam tu lah juga kita dengan Allah. Macam mana kita kenal Allah tu melalui apa yang kita buat dengan orang tu. Maksudnya kalau semakin lama orang tu mendekati Hafiz, makin banyaklah dia tahu pasal Hafiz kan. Makin banyak dia luang masa dengan Hafiz, makin banyaklah yang dia tahu Hafiz ni macam mana kan. Macam tu lah juga kita dengan Allah. Kalau kita banyak luangkan masa dengan Allah, mengadu dengan dia, apa-apa kita nak buat kita rujuk ke Allah dulu. Apa-apa pun yang first basic sembahyang lah kan. Yang tu pegangan lah kan, sembahyang. Maksudnya kalau makin banyak masa kita dengan Allah, macam apa-apa kita buat, kita cari apa-apa kita buat, kita kaitkan dengan Allah. Even kalau kita makan nasi pun, kalau kita makan nasi pun ada orang tu dia makan sikit je. Dia makan sikit tapi dia dah kenyang. Ada orang tu makan tambah lagi 2-3 pinggan tak kenyang lagi. Lepas tu kan ada kan 2-3 pinggan tak kenyang lagi. Tapi padahal dia makan kadang-kadang makan tetap makan kan. Tapi ada yang kenyang cepat, ada yang tak kenyang. Sebab Allah yang bagi kita kenyang. Sebab Allah yang bagi kita kenyang kan. Sebab itulah apa-apa pun kita kena yakin semuanya daripada Allah kan. Macam itulah juga kalau saja kita jalan pun, kalau kita tengok alam ni pun, bila kita tengok nampak macam sesuatu yang cantik pun, bukan kita nak tunggu sampai pokok tu sujud baru kita nak kata subhanallah. Tapi kalau kita tengok kita jalan biasa pun kita nampak cakap subhanallah. Sebab kalau ni pun kalau kita tengok, kalau alam ni semua biru je, tak ada pun yang colour hijau. Pokok pun semua biru. Mesti tak ni kan, tak cantik kan. Jadi kalau boleh setiap apa yang kita macam perjumpaan kita malam ni pun, setiap apa yang kita buat, kita niat semuanya kerana Allah kan. InsyaAllah kita akan dapat benda tu. Tadi kan, berbalik pada soalan tadi, macam mana kita nak dikasihi oleh Allah. Okay, satu memanglah semua tu hidayah Allah kan. Tapi Rasulullah SAW pernah bertanya pada sahabat, ya Rasulullah, macam mana kita nak tahu Allah sayang kat kita kan. Rasulullah jawab, apabila Allah sayang akan seseorang hambanya, dia akan mempergunakannya. Lepas tu sahabat pun bertanya, macam mana dia mempergunakan tu? Maksudnya Rasulullah pun jawab balik, Allah akan mendorongkan dia ke arah kebaikan. Maksudnya dia mudah nak buat baik. Dan dalam satu hadis kursi, Allah kata, bila Allah sayang akan seseorang hambanya, Allah akan bagi agama dan akhlak. Maksudnya kalau kita tengok dia pun macam jurus je, macam ayu je, sopan je kan, macam terzahir dengan perbuatan dia. Maksudnya bila Allah gunakan dia tu dengan mendorongkan kepada kebaikan, dia mudahlah nak buat baik, dia mudah nak tolong orang, dia mudah nak buat sesuatu tu mudah je bagi dia kan. Macam nak buat benda baik, even kalau jalan-jalan nampak sampah pun kutip tolong buang kan, tu pun dah dapat pahala kan. Orang cakap dalam satu hadis, kalau buang duri kat jalan pun dah dapat pahala kan. Jadi kita kena selalu minta dekat Allah, bagilah Allah dorongkan kita untuk buat kebaikan. Sebab kita tak tahu hidayah tu milik Allah kan. Even kita yang dah okey ni pun, kita tak tahu ke depan lagi macam mana kan. Jadi kita kena selalu minta Allah pegang hati kita, sebab supaya kita selalu dapat hidayah pada Allah tu. Okey, yang tu tadi dekat
ta'zim dan mahabbah kan, cinta Allah. Okey, ketetapan yang ketiga ialah takut dan mengharap. Maksudnya barang siapa yang dia tahu pasal, dia faham konsep sebenar la ilaha illallah ni, dia akan takut nak buat sesuatu dosa tu. Even benda tu kecil pun, even macam kalau kita kat sini duduk asrama kan, even kalau kita macam contoh nak guna sikat ke, even kalau kita nak guna tak ambil pun, kita macam sekejap lagi tak berkat pula kan. Kita takut macam hilang keberkatan kat situ. Ataupun kalau kita walaupun orang tak nampak, kita takut nak buat kejahatan tu. Tu maksudnya tuntutan daripada la ilaha illallah tu, bila kita faham benar erti konsep tu yang sebenar, kita akan takut nak buat benda tu dan kita akan mengharap. Maksudnya bila kita buat something tu, kita mengharap Allah redha ke tak? Allah redha ke tak? Ada beza antara Allah izin dengan Allah redha. Apa beza antara Allah izin dengan Allah redha? Okey, kalau Allah izin, okey, contoh kita tengok pencuri. Kalau pencuri, contoh dia pergi dekat satu rumah ni, dia dapat mencuri. Walaupun dia buat benda jahat, dia dapat mencuri. Tapi Allah redha tak dia buat tu? Baik tak? Tak kan? Tapi kalau Allah redha, maksudnya even benda tu kecil pun, kalau Allah redha, kita akan dapat pahala kebaikan tu kan. Jadi minta selalu dalam doa, ya Allah ya Tuhanku, bagilah bila aku buat satu benda tu, benda yang kau redha. Kalau benda tu, kalau kita nak buat benda tu tapi Allah tak redha, tak jadi pun tak apa benda tu. Maksudnya biar kalau apa yang kita buat tu Allah redha. Kalau Allah izin dia, sama je lah maksudnya dengan pencuri tadi kan. Dia still boleh buat benda tu tapi Allah tak redha kan. Okey, dan ketetapan yang keempat adalah takwa. Okey, takwa ni maksud dia apa? Takwa ni mengikuti arahan Allah dan menjauhi larangan. Betul lah tu. Kalau macam budak lelaki setiap hari Jumaat dengar itaqullah kan. Takutlah Allah. Takutlah Allah maksud dia buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Maksudnya kita kena taatlah dengan apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Okey, tu yang keempat. Itulah empat-empat itulah ketetapan yang daripada kalimah la ilaha illallah tu, empat ketetapan tu yang kita kena buat. Masa lagi? Ada 5 minit lagi. Okey, sebenarnya nak share pasal pokok kurma, tapi mungkin tak sempat. Tapi Kak baca sikit lah hadis pasal. Okey. Ini sampai nombor 10. Ni minta tambahan. Okey, tak apalah kalau ni ada tambahan, kita cakap sikit lagi pasal la ilaha illallah. Okey, Muhammadur Rasulullah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Orang selalu cakap, siapa superhero kita? Siapa superhero kita kan? Siapa sebenarnya superhero kita? Kalau orang tanya, dia cakap apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak apa ke, tak mau ambil berat-berat. Cumanya nak cakap pasal kita selalu cakap kita sayang Allah, kita sayang Rasulullah, tapi apa bukti? Contohlah, kalau orang yang couple pun mesti kalau orang yang couple pun mesti dia mengharap sesuatu daripada couple dia tu. Maksudnya macam contohlah, kalau even macam kita selalu tengok dalam TV lah kan. Kalau macam ada dating tu, kalau lelaki tu lambat, mesti dia bawa something kan. Bunga ke, dia bawa aiskrim ke. Maksudnya dan perempuan tu pun dia mengharapkan something daripada lelaki tu kan. Dan kalau seorang lelaki dengan perempuan berhubungan pun, mestilah dia mengharapkan sesuatu kan. Mestilah dia mengharapkan kurang-kurangnya mestilah dia mengharapkan hubungan tu sampailah boleh kahwin kan. Apa tu lah contoh kisah kahwin pula ni kan. Apalah kan, itu simple. Okey, macam tu lah juga secara simpelnya. Macam tu lah juga, kalau kita kata kita cinta kepada Rasulullah, kita kena zahirkanlah benda tu. Maksudnya kita cubalah untuk amalkan apa yang Rasulullah dah bagi dekat kita. Kan Allah dalam satu hadis dia kata, taraktu fikum amran lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Ala huwa kitabullah wa sunnah. Maksudnya aku telah tinggalkan kepada kita semualah umat dia dua perkara yang kalau kita pegang, kita tak akan sesat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Al-Quran kita tahu lah kan.
Tadi kalau Muhammadur Rasulullah tu macam as-sunnah tu, maksudnya kita cuba amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ni secara simple lah, sebenarnya banyak lagi kan. Tapi ni secara simple yang kita mampu buat, amalkan sunnah Rasulullah SAW. Okey, contoh sunnah yang paling simple apa? Senyum. Bagi salam. Kan? Senyum sikit. Senyum, bagi salam. Salam kadang kita senang nak cakap hi ataupun hello. Tapi kita susah nak cakap salam kan. Padahal salam tu satu doa kan. Cuba kalau kita jumpa, kita try lah. Lepas ni try praktis. Okey, 3S. Senyum, salam. Lagi satu apa? Sedekah pandai. Kan tadi dah buat kan? Sedekah kan? Okey, kita try buat benda-benda yang simple. Maksudnya kita try tuntutan Muhammad Rasulullah tu, kita try lah amalkan apa yang Rasulullah dah tinggalkan pada kita kan. Okey? Okey, sekarang kita nak cakap pasal, ada apa-apa nak tanya tak? Faham tak tadi? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa-apa nak tanya. Okey, seterusnya kita nak cakap, kalau tak faham ke ada apa-apa angkat tangan Seterusnya kita akan cakap pasal satu analogi seorang mukmin dengan sepohon pokok kurma. Okey, kenapa pokok kurma? Kenapa tak ambil pokok lain? Pokok kurma dari tanah Arab lagi? Memanglah kan, mana ada kat Malaysia kan? Ada kat tempat lain? Tak ada kan? Ada tak? Tak ada kan? Setakat ni anggur je ada kan kat Malaysia kan? Apple pun tak ada lagi. Kenapa kurma? Kenapa tak buah lain? Inilah yang kita nak tengok kan. Okay, dia ada hadis tapi baca mafhum dia, baca dia punya makna. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada di antara pepohonan satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang Muslim, maka sebutkanlah kepadaku apa pohon tersebut. Lalu orang meneka-neka pepohon wadi. Adalah pepohon wadi ni dekat tanah Arab jugalah. Rasulullah tanya ni lah kan, sahabat semua, apa pohon tu? Pohon ni dia tak pernah gugur daun dia. Tahu tak sebelum ni? Pokok kurma daun dia tak pernah gugur. Tahu tak sebelum ni? Kalau nak tahu salah satu, pokok kurma ni dia tak pernah gugur daun dia. Tapi satu kehebatan yang Allah bagi dekat siapa? Dekat Maryam. Sayyidatina Maryam kan ada dalam surah Ali Imran kan? Surah yang ketiga dalam Quran. Surah Ali Imran, Allah bagi kelebihan dekat Maryam, Sayyidatina Maryam, sebab waktu tu dia seorang-seorang kan. Dia sana kat pokok, lepas tu Allah suruh dia goncang pokok tu. Waktu tu yang pohon kurma tu turun sendiri. Tapi bukan turun sendiri, maksudnya dengan kuasa Allah kan. Tapi nak cakap yang realitinya, pohon kurma ni dia tak pernah gugur daun dia. Lepas tu lalu dia semua orang meneka tadi pohon apa? Pohon wadi. Lepas tu waktu ni Abdullah berkata, sebab orang yang cerita pasal hadis ni nama dia Abdullah. Abdullah ni dia berkata, lalu terdetik dalam hati dia, pohon itu adalah pohon kurma, tapi dia malu untuk mengungkapkan kan. Kemudian berkata, akhirnya tak ada siapa jawab lah, sebab macam Abdullah pun dia malu nak jawab kan. Lepas tu kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kami apa pohon itu. Lepas tu Rasulullah pun menjawab, dia adalah pohon kurma. Okey, apa kaitan pohon kurma dengan seorang mukmin? Cakap tadi kan tak ambil pokok apple, pokok anggur. Okey, kita tengok Okey, yang pertama kaitan pokok kurma. Okey, kita nak tengok. Okey, nanti kita cuba buat perbandingan kan. Pokok kurma dengan kita. Okey, yang pertama, pokok kurma ni dia mesti setiap pokok pun dia mesti ada apa? Akar lagi, dahan, pohon, ranting, daun, last sekali buah kan. Macam tu lah juga dengan kita. Kita mesti ada pokok apa? Pokok kurma. Kita mesti ada pokok iman. Kita mesti ada pokok iman. Macam kita tahu lah, rukun iman ada berapa? 6. Tak apalah kan, kita ingatkan balik kan. Sebab itulah pentingnya tazkirah, fazakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin kan. Saling mengingati. Okey. Pokok iman, pokok bagi seorang mukmin adalah pokok iman.
Okey, sebab itulah Imam Ahmad dia pernah berkata, Imam Ahmad salah satu daripada 4 mazhab. Kita mazhab Syafi'i kan. Imam Ahmad dia kata perumpamaan iman seperti pohon kerana pokoknya adalah syahadah. Maksudnya pokok iman tu adalah syahadah. Maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Batang dan daunnya demikian juga. Maksudnya adalah kat situ dia cakap kan. Pokok kaitannya pokok kurma ni cabang dia kuat. Apa pun jadi daun dia tu takkan gugur. Macam itulah juga iman yang kita kena bina dalam diri kita. Macam goyang macam mana pun, macam yang tadi akidah kan. Kita ada prinsip kita yang kita pegang kan. Kita ada kekuatan kita yang kita pegang. Okey, yang kedua pokok kurma ni sifat dia apa? Siapa tahu pasal pokok kurma? Kalau kita tengok kan, buah kurma ni ni dekat belah Ramadan ni kan. Kalau tengok buah kurma ni, dia kalau kita tahan simpan lama pun dia manis kan. Buah dia sangat manis. Tapi kenapa semut tak ada pun? Kenapa tak ada semut pun yang macam kiranya pokok dia tahan lama? Inilah barokah pokok kurma ni. Okey? Betul tak? Nanti balik kaji. Okey, yang kedua pohon kurma ni dia tidak akan bertahan hidup. Pokok kurma ni dia tak akan hidup lama kecuali dengan disiram dan dipelihara. Macam itulah juga dengan seorang mukmin. Kalau pokok kurma disiram dengan air. Kalau orang mukmin kena siram dengan apa? Solat. Air semayang. Yalah tu, air semayang nak semayang lagi. Kita kena siramkan macam cakap tadi jugalah dengan iman. Tapi iman ni dia boleh, hati kita kan berbolak-balik kan. Iman kita ni boleh turun naik. Bukan semua orang sempurna kan. Tapi kita kena kekalkan momentum tu. Maksudnya kita kena cuba untuk istiqamah. Istiqamah faham tak? Faham kan? Maksudnya kita kena cubalah untuk berterusan. Macam mana kita nak mewujudkan istiqamah tu? Contoh macam ni lah, berada dalam majlis-majlis ilmu. Lepas tu macam cakap tadi, hati tu biar didorong untuk melakukan kebaikan. Selagi ada ruang Allah bagi untuk buat kebaikan, buatlah kan. Okey, lepas tu yang ketiga, pokok kurma ni sifat dia, pokok kurma ni sangat kukuh. Macam itulah juga dengan, sebab itulah Allah kata dalam macam itulah juga dengan kita pokok kurma ni kukuh kan. Macam itulah juga dengan sifat seorang mukmin. Dia mesti kalau seorang mukmin ni macam cakap tadi, even apa pun yang datang, sebab itulah kita kena selalu Allah uji kadang-kadang kan. Allah uji accident ke ataupun fail dalam exam ke, dalam study kita macam susah nak faham ilmu. Benda tu yang menguatkan kita sebenarnya. Bila Allah uji kita, maksudnya Allah sayang kat kita kan. Maksudnya Allah nak kita ingat dia. Tapi kita lah kena muhasabah kan. Bila jadi sesuatu musibah kat kita, kita ingat Allah ke ataupun kita pergi cari orang lain, ataupun kita buat macam mana. Jadi sebab itulah sebab itulah ada ulama sufi, ada tokoh yang sufi kan. Dia pernah minta, ya Allah bagilah setiap hari Allah bagi ujian kat dia. Supaya apa? Supaya dia sentiasa ingat Allah kan. Jadi bila datang sesuatu ujian ataupun musibah yang menimpa kita, kita mesti bersyukurlah sekurang-kurangnya ada peringatan daripada Allah yang nak kita ingat kat dia kan. Dan yang keempat, pohon kurma dia tidak dapat tumbuh di sebarang tanah. Dia tak dia ada tanah yang khas untuk yang dia tumbuh. Bahkan hanya tumbuh di tanah tertentu yang subur sahaja. Macam itulah juga dengan kita. Kalaulah macam itulah juga dengan seorang mukmin. Kalau dia kalau buah kurma tadi dia dekat pohon subur kan. Macam itulah juga dengan seorang mukmin. Campaklah dia kat mana pun. Tapi kalau seorang mukmin ni campaklah dia kat mana pun, dia boleh suburkan tempat tu. Faham tak? Maksudnya even kat mana tempat dia pergi, dia boleh sebarkan kebaikan tu. Dan orang lain akan buat juga kebaikan tu. Kalau kita dorongkan seseorang untuk buat kebaikan dan orang tu buat, kita pun akan dapat pahala tu secara berterusan. Maksudnya macam lepas ni bagi tahu kat kawan apa yang dapat kan. Lepas tu kawan tu buat benda tu, pahala kebaikan tu akan
berterusan. Dan pokok kurma ni dia tidak akan bercampur dengan tumbuhan pengganggu dan tumbuhan yang asing yang bukan jenis dia. Maksudnya dia hanya bercampur dengan dia je. Dia tak ada pokok lain. Macam ada setengah pokok tu ada pokok apa tu? Pokok duit-duit kan. Duk rasa sekali. Kalau pokok kurma ni dia je. Macam itulah juga seorang mukmin ni. Even ada syaitan, ada kadang syaitan tu bukanlah syaitan kawan kita, macam maksudnya kawan-kawan kita yang berperangai kurang baik sikit tu, bukan tak baik, kurang baik, tapi kita tak kata dia syaitan tau. Tak boleh cakap macam tu. Even macam tu pun maksudnya kita boleh berkawan dengan mereka, tapi maksudnya tapi kita yang mempengaruhi mereka kan. Faham tak? Faham kan? Okey. Yang itulah 5 sifat kaitan pohon kurma dengan seorang mukmin. Maksudnya kita kena jadi pohon kurma. Maksudnya kalau macam mana pun jadi, kita tetap ada prinsip kita tetap ada akidah kita, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Maksudnya setakat ni je. Ada sebarang persoalan? Tak ada apa kan? Okey, apa nak tanya? Tak ada. Okey. Setakat ni saja. Okey, kata-kata yang terakhir, opportunity come and go. Maksudnya peluang tu datang dan pergi kan. Macam itulah juga dengan hidayah Allah. Hidayah Allah tu sentiasa ada untuk kita, cuma kita perasan ataupun tak. Maksudnya macam lah kalau kita nak naik LRT, kita dah tunggu lama LRT tu. Tiba LRT tu datang, kita tak naik, rugilah kan. Kena tunggu lagi. Macam itulah juga dengan hidayah Allah. Hidayah Allah tu ada di mana-mana je, dan dia ada tanda-tanda di sekeliling kita, cuma kita perasan ataupun tak kan. Jadi dalam setiap segi hidup kita tu, berusahalah untuk memperoleh hidayah Allah. Macam mana? Dengan melakukan kebaikan. Buatlah selagi mana apa yang Allah mudahkan kita untuk buat kebaikan tu, buatlah kebaikan tu. Dan cubalah untuk tahan diri daripada melakukan kejahatan. Okey? Itu saja. Semua yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk pun datang daripada Allah, tapi disandarkan kepada diri sendiri. Itu saja. Minta maaf kalau ada salah silap, apa-apa kekurangan. Terima kasih jugalah sebab jemput kan. Ini first time kalau sebenarnya. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.